warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, sekali lagi kita berjumpa dalam sesi taklimat mengenai kedudukan pandemik COVID-19 di Sabah. Dan hari ini 14 hari bulan Desember, kita ada sekitar 16 hari lagi untuk menghabiskan tahun ini. Dan harapan kita ialah keadaan pandemik di Sabah ini dapat kita akan bertambah baik dalam penghujung tahun ini, insyaAllah. Ya. Ini pun bergantung kepada keadaan semasa, sikap kita sendiri, dan lebih daripada itu kesediaan kita untuk memastikan pematuhan kepada semua SOP yang berjalan ataupun berkuat kuasa. So, tanpa melengah atau tanpa berlengah, saya ingin baca laporan kedudukan jangkitan COVID-19 di Sabah. Berdasarkan laporan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, jumlah kes positif baru COVID pada hari ini adalah sebanyak 283 kes. Ini kalau kita masih ingat, semalam ialah 333. Hari ini dia turun sedikit kepada 283. Ya. Ini bermakna jumlah kumulatif kes jangkitan COVID di Sabah sekarang ialah 33.111. 33111. 2 kes kematian dicatatkan hari ini. Masing-masing 1 di Tawau dan juga 1 di Kota Kinabalu. Bagi pihak Perusetia Pengurusan Bencana COVID Negeri Sabah, saya ingin merakamkan takziah kepada semua keluarga yang terlibat. Pada hari ini juga 434 pesakit telah sembuh dan dibenarkan untuk kembali ke rumah masing-masing. Ini bermakna kalau kita lihat 2 angka, iaitu kes baru 283 dengan mereka yang sembuh, kita dapati bahawa jumlah pesakit yang sembuh lebih tinggi daripada jumlah kes baru yang dilaporkan pada hari ini. Dengan 434 pesakit sembuh daripada COVID-19, jumlah kumulatif mereka yang sembuh ialah 29.883. Sejumlah 2.143 pesakit sedang menerima rawatan, yakni 614 di hospital dan 1.529 di PKRC. Bilangan pesakit COVID yang dirawat di ICU ialah 61 orang, di mana 16 daripada mereka memerlukan bantuan alat pernafasan atau ventilators. Saya baca kes jangkitan COVID terkini mengikut daerah. Keluaran 50. Ya. Dan kalau tak tersilap, ini disumbang sebagian besarnya daripada satu kluster yang sedia ada, iaitu di Telipuk Ria, ya. Kalau di Telipuk Ria, ya. Kota Kinabalu turun mendadak pada hari ini kerana sudah tidak ada kes yang besar daripada kluster rumah merah. Jadi jumlah kes di Kota Kinabalu
hari ini adalah 49. Sendakan 41, Pinampang 39, Lahadatu 37, Tawau 31, Putatan 10, Papar 8, Kelabakan 8, Kutablu dan Sempurna 4 masing-masing ya. Kinabatangan 2. Hari ini Kudat dan Keningau tidak mencatatkan sebarang kes dan juga daerah-daerah lain seperti berikut. Selain daripada Kudat dan Keningau yang tidak mencatat sebarang kes baru, daerah Ranau, Pitas, Tembunan, Tenem, Kota Marudu, Telupin, Beluran, Kuala Penyu, Tengod, Beaufort, Kunak, Sepitang dan Nabawan juga tidak mencatatkan sebarang kes baru pada hari ini. Dan sekadar untuk makluman, 2 daerah sekarang berada atau di 2 daerah dalam zon hijau. Di Sabah ialah daerah Sepitang dan juga daerah Nabawan. Kalau kita lihat juga daerah Pitas mula menunjukkan pemulihan. Kalau dahulu dia terletak di bawah zon merah, dia sudah bertukar kepada zon jingga. Ya. Tidak ada kluster baru yang dilaporkan pada hari ini. Kalau kita lihat kepada statistik yang saya baca tadi, mengenai 283 kes baru yang dicatatkan pada hari ini, 155 kes, yaitu hampir 55%, adalah berpunca dari saringan kontak rapat di 10 daerah. 64 kes atau hampir 23% dari saringan kluster-kluster yang sedia ada. Saringan bergejala 36 kes, saringan komuniti 6 kes, dan 22 kes daripada kategori yang lain. Laporan mengenai kapasiti katil di hospital ialah 1,029 unit. Sementara di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah atau PKRC ialah 5,566 unit. Menjadikan jumlah keseluruhannya 6,596 unit, 6,595 unit. 6595. Dan kalau kita ambil perutusan penggunaan secara keseluruhan, perutusan penggunaan ialah 32,5% atau lebih tepat 32,49%. Sehingga 14 Desember, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah telah merekodkan sejumlah 100 kluster COVID di Sabah. Sebanyak 58 kluster masih aktif dan 42 kluster telah ditamatkan. Bilangan kluster terbanyak ialah di Kota Kinabalu dengan 22 kluster. Diikuti oleh daerah Sendakan 18 kluster dan juga daerah Tawau 16 kluster. Ini adalah satu lagi laporan yang saya harus baca yang tidak tercatat dalam laporan yang telah kita bertulis ya, kenyataan bertulis yang kita telah edarkan lebih awal kerana keputusannya baru dibuat tadi ya. Saya sekadar ingin mengumumkan perlanjutan PKP yang diperketatkan atau PKPD di Kampung Dasar Baru dan Kampung Desa Bajau di Lahadatu. Mengikut jadual, PKP diperketatkan di Kampung Dasar Baru dan Kampung Desa Bajau
di Lahadatu dijadwalkan berakhir pada 15 Desember 2020. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dengan nasihat Pengarah Kesihatan Negeri telah bersetuju, dan keputusan ini telah pun di-endorse atau dipersetujui oleh MKN yang bermesyuarat lewat petang tadi. Ya, ini bersetuju supaya PKP di dua lokaliti ini dilanjutkan lagi untuk tempoh 2 minggu. Kerana tahap risiko semasa penularan masih membimbangkan berikutan bilangan kes aktif yang masih tinggi. Saringan seterusnya akan dilaksanakan terhadap penduduk yang mempunyai jumlah sebanyak 4,934 orang. Butiran lokaliti tersebut adalah seperti berikut. Bilangan Kampung Dasar Baru, bilangan kes kumulatif 11, Kampung Desa Bajau, bilangan kes kumulatif 227. Yang aktif di Desa Baru 10 kes, di Desa Bajau 217 kes. Jumlah saringan termasuk sampel ulangan di Kampung Dasar Baru 166, di Kampung Desa Bajau 1,273. Dan bilangan saringan yang belum ada keputusan. Daripada saringan di Kampung Dasar Baru 150 sampel. Dan di Kampung Desa Bajau 1,010 sampel. Jadi kalau kita lihat daripada statistik yang saya telah baca tadi, kita dapati bahawa kes ini masih dianggap kes yang agak aktif dan membimbangkan. Kerana itu MKN telah memutuskan untuk melanjutkan tempoh PKP di dua tempat ini, Kampung Dasar Baru dan Kampung Desa Bajau Lahadatu, selama 2 minggu lagi. Kedua yang saya ingin umumkan ialah penamatan PKP di Pusat Tahanan Sementara Sibuga Sendakan. PKP diperketatkan di Pusat Tahanan Sementara Sibuga Sendakan akan memasuki hari akhir pada 15 Desember ini. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri yang bersidang pada 13 hari bulan dengan nasihat Pengarah Kesihatan Negeri Sabah telah bersetuju supaya PKP di lokaliti ini ditamatkan mengikut jadual. Dan keputusan ini telah pun dipersetujui oleh Majlis Keselamatan Negara yang bersidang lewat petang tadi. Seterusnya saya membaca kepada statistik bantuan bakul makanan atau food basket. Sehingga hari ini sebanyak 297,140 bakul makanan telah diagihkan kepada golongan sasar. Dan berikut ialah statistik mengenai bantuan logistik. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri mempunyai 239 buah kenderaan yang digunakan bagi tujuan logistik dalam usaha kita untuk memerangi COVID-19. Daripada jumlah tersebut 28 buah kenderaan digunakan untuk mengangkut pesakit COVID, manakala 23 buah kenderaan digunakan untuk menghantar bakul makanan ke lokasi-lokasi yang telah ditetapkan. 188 kenderaan pelbagai jenis dalam keadaan siap siaga sekiranya dan apabila perlu digunakan. Sekali lagi saya ingin membaca kadar pematuhan penduduk terhadap SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di 19 daerah terpilih. Ya. Pertama, secara puratannya kadar pematuhan penduduk terhadap SOP PKPB ialah 98%. Dan secara lebih terperinci berikut ialah kadar pematuhan penduduk terhadap SOP PKPB mengikut daerah. Dan tadi saya telah nyatakan kita telah memilih
19 daerah sebagai contoh ya. Kinabatangan, Sepitang, Kuta Belud dan Kota Kinabalu kekal di atas dengan peratusan pematuhan 99%. Kudat, Beaufort dan juga Kunak 98,5%. Daerah-daerah berikut mencapai 98%, yaitu Sempurna, Pinampang, Papar, Kota Marudu, Beluran, dan Sendakan. Daerah-daerah berikut pula mencapai 97%, yaitu Datu, Tuaran, Keningau, Tenem, dan Tawau, sementara Ranau 96%. Walaupun kita sudah melonggarkan beberapa halangan-halangan ataupun larangan di bawah PKPB, tetapi kita suka mencadangkan atau menasihatkan agar kita keluar rumah hanya kalau betul-betul ada keperluan, ya. Ya, ini bila ada urusan penting dan sebaliknya tidak perlulah keluar ke tempat-tempat apalagi yang ramai orang yang bersesak-sesak ya. Pihak PDRM akan terus melaksanakan pemantauan dan tindakan tegas kepada mereka yang ingkar pada SOP yang sedang berkuat kuasa. Berikut ialah laporan sanitasi dan hibahan umum Info on Wheels. Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah telah melaksanakan sanitasi awam di satu premis di daerah Tawau. Hibahan umum melalui program Info on Wheels Jabatan Penerangan Malaysia Sabah mengenai pematuhan SOP penggalakan untuk mengamalkan 3W, mengelak 3C dan pembudayaan norma baharu telah dilaksanakan di 121 lokasi di 15 buah daerah. Hibahan dibuat dalam 4 bahasa, yaitu bahasa Melayu, bahasa Dusun, bahasa Iranun dan juga bahasa Bajau. Akhirnya masyarakat dinasihatkan untuk menjalani ujian saringan dengan kadar segera sekiranya mempunyai kontak rapat dengan individu yang disahkan positif COVID-19. Jadi saya menyuruhlah, ayo kita sama-sama mengamalkan norma baharu dalam kehidupan seharian demi kebaikan dan kesejahteraan keluarga kita dan juga orang-orang yang di sekeliling kita. Terserah kepada kita lah untuk memutuskan rantaian penularan virus COVID di kalangan kita, dan inilah kunci kepada penyelesaian ataupun kunci kepada usaha kita untuk memerangi COVID-19 dengan jayanya. Begitulah sedikit sebanyak laporan saya pada hari ini, dan kalau ada rakan-rakan media yang mengikuti rancangan pada hari ini, saya silakan saudara-saudara untuk bertanyakan soalan. Pihak sekretariat tidak menerima sebarang soalan bertulis kali ini, dan kalau ada soalan tambahan dan sebagainya, saya alu-alukan pada rakan media untuk bertanya. Silakan.
Tampaknya barangkali rakan-rakan media berehat pada hari ini. Tidak ada soalan. Jadi barangkali tidak ada ya. Jadi tanpa buang masa dan tanpa kita menunggulah, saya ingin mengambil kesempatan ini sekali lagi untuk merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua yang mengikuti siaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa pada hari Rabu ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.